Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya doakan semoga semuanya sihat dan juga ceria selalu. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan lagi bagi PDPR pelajaran sirah, subjek sirah. Jadi kita akan ulang kaji balik bermula daripada pengertian sirah. Okey. Sebelum tu marilah sama-sama kita membaca doa, belajar dan juga ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min qadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'a walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita bacakan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dapat lagi kita bertemu pada hari ini. InsyaAllah hari ini mula kita akan tengok apakah pengertian sirah. Okay, sirah dari segi bahasa, iaitu apa-apa kisah benar tentang kehidupan Nabi Muhammad. Jadi bila Ustaz sebut sirah, terus terpancar di dalam gambaran murid-murid, iaitu kisah tentang Nabi kita, iaitu insan yang paling mulia di atas muka bumi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tapi bila disebut dari segi istilah, sirah tu apa? Sirah ialah peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Okey, jadi bila yang pertama kisah-kisah Nabi ni, apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu semua adalah benar. Betul. Bukan tipu, bukan dongeng. Kerana apa? Kisah-kisah Nabi ni ataupun apa segala yang diceritakan tentang baginda merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran tak akan diseleweng, Al-Quran tak akan ada penipuan. Faham? Sebab Al-Quran ni kalamullah. Dan tidak ada yang boleh menyesatkan Al-Quran. Tidak ada. Kerana Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Dan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi apa sahaja yang diceritakan oleh Al-Quran, di dalam Al-Quran, apa yang Allah beritahu, semua adalah benar. Kita sebagai umat Islam mesti percaya, wajib percaya. Dan apabila kisah itu benar daripada Al-Quran, maka sirah Nabi juga adalah benar. Okey, faham? Baik, seterusnya kita akan tengok pula apa perbezaan antara sirah dan juga sejarah. Okey, sirah ni kisah dia berdasarkan Al-Quran dan hadis yang seperti mana Ustaz cakap tadi. Tetapi kalau sejarah pula, dia melalui fakta. Tahu? Fakta-fakta yang tepat mengenai sesuatu perkara. Okey, walaupun itu fakta, tetapi tidak boleh menandingi Al-Quran. Kehebatan Al-Quran. Faham? Sebab apa Al-Quran ini, kalau ikutkan zaman kita, dah 1400 tahun yang dahulu. Tetapi semuanya masih lagi kekal sehingga hari ini. Tidak ada satu pun yang tercicir. Tak ada. Itu kehebatan Al-Quran. Dan juga, sirah ni adalah kisah mengenai diri, keluarga, masyarakat dan juga negara pada zaman Rasulullah SAW. Tetapi sekala sejarah pula, dia mengenai cerita ataupun
suasana orang-orang yang zaman dahulu. Okey. Boleh juga sejarah ni dia mengenai orang ataupun tokoh, okey, mengenai sejarah tempat, okey, macam sejarah Perak ni apa, sejarah Malaysia ni apa, okey, ataupun ada juga mengenai peristiwa. Macam baru-baru ni kita ada peristiwa Merdeka, Hari Merdeka. Ada peristiwa. Jadi sejarah. Okey, dan bila dia sejarah dia ada fakta. Berbeza dengan sirah. Sirah mengenai Nabi. Mengenai Nabi. Dan sirah ni juga sangat-sangat penting kepada umat Islam. Semua umat Islam. Okey. Tetapi untuk sejarah ni, dia menjadi sumber ataupun rujukan untuk generasi akan datang. Sejarah. Itu lainlah. Jadi ada perbezaan sejarah dengan sirah. Ingat, kenapa apa? Sejarah mengenai fakta ataupun seseorang ataupun tempat, okey, ataupun peristiwa. Okey, tetapi sirah mengenai apa yang telah berlaku sejak daripada zaman Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sirah. Okey. Kemudian kita akan lihat pula kepentingan sirah ni. Okey. Sirah ni penting kerana kita perlu memahami dan juga menghayati sirah Nabi Muhammad SAW. Okey. Kita akan tengok bermula daripada sebelum baginda lahir, diceritakan. Kemudian zaman kanak-kanak, zaman remaja, sehinggalah baginda dewasa. Okey, faham? Setelah sehinggalah baginda dilantik menjadi Nabi. Okey. Dan akhirnya banyaklah peristiwa lagi. Pada akhir nanti akan berlaku bagaimana Nabi mulai gering, mulai sakit, dan hampir kepada waktu kewafatan baginda. Okey. Lepas tu kita juga akan lebih mengenali Nabi Muhammad SAW. Bila kita dah mula membaca sirah-sirah Nabi. Tahu? Sebab apa? Nabi ni adalah orang yang paling agung dan juga paling Allah kasihi. Jadi tak nak ke baca tentang orang ataupun hamba Allah yang Allah kasihi ni. Jadi bila kita dah tahu tentang siapa Nabi ni, barulah kita ada rasa sayang kepada Nabi kita. Faham? Macam mana Nabi ni berkorban untuk meningkatkan ataupun mengembangkan agama Islam ni. Okey, daripada agama Islam dahulunya okey, tak ada pun dekat bumi Mekah tu. Faham? Okey. Lepas tu terus berkembang, mula berkembang sehinggalah ke hari ini. Tidak ada langsung umat dalam dunia ni. Okey. Tak ada langsung satu tempat pun yang tak ada orang Islam. Semuanya ada. Okey. Baik. Jadi melalui sirah ni juga kita dapat mengetahui tentang keluarga Nabi dan kisah-kisah masyarakat pada zaman sebelum Islam dan juga selepas kedatangan Islam. Okey, dan juga sirah ni sangat penting sebab apa? Dia akan mengajar kita bagaimana Nabi membentuk akhlak manusia. Sebab Nabi itu sendiri adalah merupakan akhlak yang terpuji. Dan apabila orang lihat akhlak Nabi, okey, seluruh orang Arab ataupun seluruh orang di Madinah dan di Mekah, okey, melihat contoh yang Nabi berikan. Itulah kisahnya. Faham? Okey. Baik, kemudian kita akan tengok pula yang pertama. Okey, mengenai nasab Nabi, okey. Nabi ni kita tengok siapa dulu bapa Nabi. Okey, siapa nama bapa Nabi? Okey, nama bapa Nabi Muhammad ialah Abdullah bin
Abdul Muttalib. Ingat, nama bapa Nabi Abdullah. Jadi, nama Nabi adalah Muhammad bin Abdullah. Okey, nama datuk Nabi pula Abdul Muttalib. Okey. Nanti kita tengok nama panjang lagi. Okey, bapa Nabi ni seorang anak yang soleh, lagi mulia, pemuda yang lurus perilakunya, dan juga seorang yang penyampai nasihat yang berhikmah. Okey. Jadi bapa Nabi ni juga adalah seorang ketua kumpulan yang cerdas dan bijaksana. Okey, ayah yang penuh kasih sayang dan juga panglima perang yang mahir. Hebat ayah Nabi ni. Faham? Siapa tadi ayah Nabi? Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey. Kajian sirah Nabawiyah tidak lain hanya menampakkan aspek-aspek kemanusiaan yang paling sempurna dan terbaik. Baginda menjadi suri tauladan seluruh umat Islam, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anhu menyimpulkan, akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Okey, siapa Aisyah ni? Okey, Aisyah adalah isteri Nabi lah. Ini dalam hadis. Iaitu oleh itu dapat dirumuskan bahawa fungsi memahami sirah adalah seperti berikut, iaitu pertama, membenarkan setiap apa-apa yang baginda kabarkan, mentaati apa-apa yang diperintahkan, beribadah menurut syariat yang baginda lakukan. Dan apabila kita dah tahu semua ni, kita akan mencintai baginda sebagai utusan Allah. Faham? Okey, mari kita tengok pula. Siapa Nabi? Okey, Nabi adalah, nama Nabi kita adalah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Okey, Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Okey, bersamaan dengan 20 April 571 Masihi. Okey, pada waktu subuh hari Isnin. Okey. Gelaran bagi Nabi adalah Al-Amin, atau yang dapat dipercayai. Maksud Al-Amin tu iaitu orang yang dipercayai. Dan nama bapa Nabi tadi Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni atuk lagi. Dan atuk pada atuk Nabi adalah Abdul Muttalib bin Hashim. Okey, tadi kita tengok nama bapa. Siapa nama ibu pula? Okey, nama ibu adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Okey, Aminah binti. Aminah anak perempuan kepada Wahab. Wahab bin sebab Wahab tu dah atuk Nabi. Okey, jadi Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Okey, siapa nama isteri Nabi? Okey, nama isteri pertama Nabi adalah Siti Khadijah. Yang Aisyah tadi siapa? Aisyah juga adalah isteri Nabi. Okey. Tapi ini isteri pertama. Okey, isteri pertama Nabi iaitu Siti Khadijah. Okey, umur yang diangkat sebagai rasul adalah semasa baginda berumur 40 tahun. Faham? Selepas 40 tahun barulah Nabi dilantik menjadi rasul. Macam mana peristiwa dan nanti kita tengok. Okey. Baiklah, tempoh berdakwah Nabi di Mekah adalah 13 tahun. Jadi 3 tahun secara rahsia, 10 tahun secara terang-terangan, dan tempoh berdakwah di Madinah adalah 10 tahun. Okey. Jadi jumlah keseluruhan tempoh Nabi berdakwah adalah 23 tahun, yang menjadikan umur baginda wafat adalah pada umur 63 tahun. Okey, dan dimakamkan di dalam Masjid Nabawi, iaitu masjid baginda lah, di Madinah. Okey, masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab sangat jahil. Mereka digelar masyarakat jahiliah. Jahil ni apa? Jahil ni senang cerita macam bodoh lah, tahu. Bukan bodoh sebab apa? Sebab mereka bodoh tidak percaya kepada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada berhala dan sembah patung-patung, sembah pokok, sembah matahari, lain-lain lah.
Mereka hidup dengan bertuhankan hawa nafsu dan mereka tidak tahu mana yang betul, mana yang salah. Dalam menyembah dan dalam isu akidah, dari segi akidah dan juga hukum akal mereka. Dan apa lagi yang menyebabkan mereka teruk ataupun dipanggil bodoh ni? Kerana akhlak mereka yang sangat rendah. Tetapi mereka ni bukannya nak kata tak pandai langsung. Okey? Mereka pandai juga dalam ilmu berniaga, ilmu mencipta, itu semua pandai. Cuma yang tak pandai dalam mengenal siapa Tuhan, itu yang tak pandai. Itu dipanggil jahil. Dan masyarakat Arab jahiliah ni pula ada dua kumpulan, iaitu pertama, kumpulan dia dipanggil masyarakat Arab Badui, dan kedua masyarakat Arab Hadari. Masyarakat Arab Badui ni iaitu mereka yang tinggal di kawasan pendalaman. Mereka hidup berpindah randah dan juga menjadi petani serta penternak binatang. Dan mereka juga ada ketua kumpulan. Itu. Tetapi masyarakat Arab Hadari pula, mereka ni duduk di kawasan bandar. Mereka hidup bertamadun, menjadi peniaga ataupun pedagang. Dan mereka ada pemimpin kumpulan. Okey, jadi seterusnya kita tengok pula. Okey, Nabi ni datang daripada kaum mana? Okey, Nabi Muhammad SAW berasal daripada kaum Quraisy. Okey, kaum Quraisy ni adalah kaum yang sangat dihormati oleh masyarakat Arab lah. Kaum Quraisy sangat dipandang tinggi dan disegani oleh penduduk kota Mekah pada masa itu. Hal ini kerana mereka bukan rakyat biasa. Mereka ialah golongan pemimpin dan juga pembesar masyarakat. Okey, kabilah Quraisy yang menjadi ketua jabatan-jabatan penting di Mekah. Mereka terdiri daripada kalangan Quraisy kota. Demikianlah kaum yang terpilih demi menjaga kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Nabi ni bukan daripada keturunan yang biasalah, orang Quraisy. Dan kaum Quraisy ni juga orang yang kaum ataupun keturunan yang dipandang tinggi oleh orang Arab. Jadi Nabi ni walaupun jadi Nabi ni daripada sebelum lahir telah dijaga kemuliaannya. Dan kita juga kena percaya yang Nabi ni adalah insan yang hebat di atas muka bumi ni. Okey. Okey, jadi bapa Nabi ni siapa tadi nama dia? Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan ibu Nabi pula Aminah binti Wahab. Jadi bukan bapa Nabi sahaja yang punya keturunan yang baik, sama juga dengan ibu Nabi. Jadi keturunan baik, keturunan bapa yang baik, keturunan ibu yang baik, lahirlah Nabi yang sangat-sangat hebat. Okey. Jadi kedua-dua ibu bapa Nabi ni punya hubungan kekeluargaan, dan keturunan ibu dan ayah Nabi ni bertemu pada kilap, iaitu keturunan yang lahir daripada keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Dan bila ditengok balik, susul jalur keturunan Nabi, boleh sampai kepada keturunan Nabi, kepada datuk ni dah tinggilah kan, sampai kepada keturunan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail ni juga adalah anak kepada Nabi Ibrahim. Jadi itulah nampak Allah dah jaga dah keturunan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, macam mana rupanya sehinggalah kepada datuknya, datuknya sampai kepada Nabi Ibrahim juga. Nampak begitu. Inilah kehebatan Allah. Allah yang dah aturkan, Allah yang dah rancang. Tak ada siapa yang boleh melawan perancangan ataupun kekuasaan Allah. Okey. Jadi murid-murid semua dah kenal siapa Nabi kita. Okey. Nampaknya murid-murid kena tahu lagi. Ini baru sebelum Nabi dilahir. Okey, sebetulnya kita akan tengok pula. Okey, masa bila sempat tak Nabi berjumpa dengan bapanya? Okey, siapa rasa sempat ke tak? Tahu tak Nabi ni anak yatim piatu? Tak apa, kita tengok sikit. Sebelum sikit lagi Okey, jadi Nabi Muhammad SAW merupakan seorang anak yatim piatu.
Okey, tapi masa bila? Sekarang ni pun ada orang yang anak yatim piatu. Tapi sempat tak dia berjumpa dengan ayah dia? Okey, jadi kita tengok dulu. Abdullah bin Abdul Muttalib seorang yang sangat rajin. Okey. Dia seorang nabi, ayah nabi lah. Bapa nabi ni dia seorang yang peniaga yang rajin. Okey, semasa dalam perjalanan pulang ke Mekah, Abdullah singgah di Yasrib. Yasrib ni Madinah untuk berehat. Okey. Ketika di sana Abdullah jatuh sakit. Siapa Abdullah ni? Bapa Nabi lah. Bapa Nabi jatuh sakit. Okey, sampai di Yasrib iaitu Madinah, beliau meninggal dunia dan dikebumikan di sana. Ketika itu usia Nabi baru berapa bulan? Ya, baru 2 bulan. 2 bulan di dalam kandungan. Ya. Bermaksud Nabi tidak pernah berjumpa dengan bapanya. Faham? Okey, jadi Aminah sangat duka cita apabila menerima berita kematian suaminya iaitu Abdullah. Tambahan pula dia sedang mengandungkan anak Abdullah iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, nampaknya Nabi adalah insan yang sangat-sangat istimewa. Faham? Banyak yang Nabi lalui, okey, dan juga banyak sangat cabaran dalam kehidupan baginda. Jadi kita pun kena jadi insan yang kuat seperti Nabi. Faham? Kita bersyukur masih ada ayah, masih ada ibu. Bagi yang tak ada ayah mungkin ada ibu. Mungkin bagi yang dah tak ada ibu mungkin ada ayah. Atau mungkin yang tak ada ayah pernah jumpa ayahnya. Nabi di dalam umur 2 bulan tak pernah jumpa dengan ayah. Tapi kita akan tengok seterusnya. Okey, seterusnya. Baiklah. Tadi Ustaz cakap yatim piatu. Yatim piatu ni bermaksud tak ada ibu dan tiada ayah. Jadi masa bila pula ibu Nabi meninggal? Okey, kita akan tengok wafat. Okey, jadi ibu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia pada suatu hari. Aminah. Siapa Aminah? Ya, Aminah adalah ibu Nabi lah, membawa anaknya Muhammad SAW ke Madinah Yasrib. Okey, mereka ke sana untuk menziarahi bapa saudara ayahnya, iaitu Bani Adi, Bani Najjar. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Aminah jatuh sakit. Akhirnya, beliau meninggal dunia di sebuah kampung yang bernama Abwa. Okey, Abwa terletak di antara Mekah dengan Madinah. Ketika Aminah meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW berumur berapa tahun? 6 tahun. Selepas kematian ibunya, Nabi Muhammad SAW dibawa pulang ke Mekah oleh Ummu Aiman dan diserahkan kepada Abdul Muttalib untuk dipelihara. Abdul Muttalib sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu cucunya, melebihi kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Hal ini kerana dia dapat melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahawa baginda mempunyai masa depan yang sangat-sangat gemilang. Itu adalah pandangan daripada atuk dia pada Nabi lah, Abdul Muttalib. Jadi Nabi semasa berumur 2 bulan di dalam kandungan ibu dia, telah kehilangan seorang ayah. Dan semasa Nabi berumur 6 tahun, ataupun ada kata 7 tahun, tapi dalam buku ni 6 tahun, Nabi pula kehilangan ibunya. Jadi jadilah Nabi anak yatim piatu. Jadi siapa yang jaga baginda? Dibawa pula kepada datuknya, iaitu Abdul Muttalib yang menjaganya. Nanti kita akan tengok pula macam mana yang siapa yang menjaga Nabi selepas ketiadaan datuk dia. Okey, baik. Jadi itu sahaja untuk pelajaran pada petang ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk subjek sirah lagi dan juga tajuk yang lain. Jadi apa-apa sahaja nanti saya akan maklum balik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.